dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama sekali, majlis mengucapkan tahniah kepada para hadirin kerana dapat berkumpul pada malam ini menyertai majlis ilmu yang disampaikan sebentar lagi. Tajuk ceramah perdana kita pada malam ini, tahun 2019, dari kenangan membina kejayaan. Baiklah, sedikit info buat semua hadirin dan hadirat. Alhamdulillah, fasa pembinaan dapur dan Dewan Makan telah pun siap sepenuhnya. Terima kasih kepada para pewakaf dan penyumbang. Barakallah. Yang kedua, surau mengisi dalam proses mengumpul dana pembinaan ruang solat tambahan khusus penggunaan sepanjang bulan Ramadan dan program surau. Anggaran kos lebih kurang 60,000. Okey. Cukup. Diharapkan kepada semua jemaah dapat terus baki 30,000 lagi. Malam ni je lah cukup. Dengan pelepasan cukai 7 hingga 10% akan dibuka. Kaunter dibuka di kawasan, insya-Allah. Selain daripada itu, pihak surau akan menganjurkan program sulung kayuhan amal yang PS2 ke ini pada 17 Februari 2019. Serahan sumbangan tunai penduduk kepada 50 asnaf miskin yang telah dikenal pasti. Sumbangan tunai RM50 untuk 50 orang asnaf. Jumlah keseluruhan 2,500 diperlukan. Kepada penduduk yang berminat untuk menyumbang tunai satu tabung khas kaitan amal dibuka di meja kaunter PWS di belakang saya. Terima kasih atas rasa prihatin, sumbangan dan sokongan Datuk Kantin tuan-tuan. Jazakumullah khairan katsiran. Baiklah, untuk tidak melengahkan masa lagi, majlis dengan sukacita menyebut Al-Fadhil Ustaz Tuan Daniel bagi menyampaikan ceramah perdana beliau yang bertajuk 2019 dari kenangan membawa kejayaan. Dengan segala hormat dipersilakan. Mikrofon tak bagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis atas lantunan atau cara yang sangat memberansangkan. Didoakan Tuan Pengurusi panjang umur, murah rezeki dan tetap imannya. Amin. Nanti jadi pengurusi lagi. Seterusnya yang diraikan Ustaz Fauzi dan Tuan Imam kita Profesor, ada salah dan silap dan kurang daripada saya berikan teguran. Seterusnya kepada para alim ulama, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, para kiai, para habaib yang ada dalam majlis ini, kehadiran tuan-tuan, semoga bertambah barakah majlis ini. Dan yang saya raikan ayahanda dan bonda muslimin dan muslimat, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, semua sihatkah? Alhamdulillah. Di hari ini kali kedua saya sampai tempat tuan-tuan. Masya Allah, agaknya dah hampir 5 tahun, lebih kurang lah 5 tahun dah saya tak, 3 tahun tak sampai tempat ni.
Jadi saya yakinlah tuan-tuan pun bukan ingat dah yang saya cerita dulu. Sama lah kan, maklumlah kan, manusia. Jadi hari ini kita nak bincang satu tajuk. Sebelum itu saya nak meluahkan dulu rasa sukacita dan jatuh hati bila saya sampai sini tengok mendengar suara Tuan Imam itu mengingatkan saya kepada Masjid Nabawi. Kalau tuan-tuan pergi Masjid Nabawi, suara Tuan Imam dia seakan-akan imam tuan-tuan lah. Dia bunyi dia tu sedap, bacaan dia bagus, sebiji-sebiji. Bila sampai tu semayang tu rasa puas hatilah dengar, seronok dengar. Jadi alhamdulillah tuan-tuan ada imam yang bagus di sini. Rugi siapa tak main semayang. Tak faham sudah. Maksud tersirat lah tu. Faham, kena faham lah, kena main semayang lah. Okay. Baik. Jadi bila kita yang kedua, masjid surau Mukhlisin ini saya tak pasti 3 tahun sudah saya sebut ke tak, tapi rasa tak sebut. Cuma saya nak bagi tahu kata Mukhlisin ini adalah satu nama yang istimewa, kerana nama ini adalah nama yang tidak terpalit dengan gangguan syaitan. Sabit daripada ayat Al-Quran, ketika mana Nabi Adam diciptakan, maka Allah kata kepada Iblis, sujud kamu kepada Adam. Iblis tak mau sujud. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia tak mau. Dia di kalangan orang yang ingkar. Dia tak mau. Maka Allah halau dia sebab dia ketegar. Dia tak mau dengar cakap. Allah halau dia keluar. Bila Allah halau dia keluar, Allah kata ukhruj minha, keluar daripada syurga ni. Hang tak layak duduk dalam dia kerana hang ada sifat takabur duduk dalam syurga. Allah halau dia keluar. Bila Allah halau dia keluar, Iblis kata, aku akan sesatkan semua hamba-hamba kamu yang nak pi ke arah kamu, illa kecuali satu golongan yang tak akan aku boleh kacau, min ibadikal mukhlasin, kecuali hamba kamu yang ikhlas sahaja. Ini nama ni nama istimewa, nama surau ni, surau Al-Mukhlasin. Semoga orang yang ada di dalam dia pun tidak terpalit dengan bisikan-bisikan dan gangguan syaitan, insya-Allah. Amin. Yang saya ingat dulu masa saya mai sini, benda yang saya tekankan sebab surau masa tu baru, saya pesan kata jangan bawa pahaman yang pelik-pelik masuk dalam surau ni. Sebab surau baru, orang jemaah mai ramai, jangan bawa benda pelik-pelik, jangan cuba-cuba. Itu yang saya ingat. Saya pesan jangan cuba-cuba, walaupun atas dasar percambahan ilmu sekalipun, jangan cuba. Itu saya pesan kat surau ni, yang tu yang saya ingat. Aina namuna muslimin dan muslimat. Jadi malam ni kita ada beberapa benda yang kita nak bincang, tapi kita letakkan dulu 3 asas utama kerana ambil daripada orang yang ikhlas tadi tu. Apa dia 3 asas perbincangan kita malam ni? Pertama, jangan keluar terlalu jauh daripada qaryah ni, surau Al-Mukhlasin. Jangan lari keluar jauh, sebab kita terlalu banyak sangat hari ini, minta maaf, disebabkan dunia tanpa sempadan, kita bincang banyak tentang dunia luar, kita terlupa nak membina masyarakat tempatan. Kita banyak sembang pasal benda luar daripada negara kita, negeri kita, tempat kampung kita, banyak sangat. Kita tahu siapa dia pemain bola sekian-sekian. Kita tahu siapa dia artis sekian-sekian. Tak salah, saya tak kata salah. Saya cuma nak bagi tahu kita tahu. Kita tahu negara mana yang kena dengan gempa bumi. Kita tahu negara mana yang kena dengan jerbu. Kita tahu tempat mana yang terbakar. Tetapi tempat kita yang mengalami gempa bumi akidah, jerbu pengetahuan agama, kita terlepas pandang.
Jadi malam ni topik kita bincang sekitar kawasan kita, Qaryah Surau Al-Mukhlasin. Okey, Surau Al-Mukhlasin ni sekitar ni sahaja. Jangan pergi jauh. Yang kedua, apa asas kita? Tahun 2019. Jadi jangan tinggal nombor tu 2019. Maknanya dalam perbincangan kita hari ni, dia tak boleh kata, macam mana nak buat? Google tu ada, tekan aja boleh dapat dah. Tak ada alasan tak reti. Tak reti, cari, mesti jumpa. Lagi canggih zaman sekarang, nak buat apa pun, ada dah orang tolong buat dalam YouTube. Tekan YouTube, tengok macam mana mereka buat. InsyaAllah boleh buat. Jadi alasan nak kata tak reti, tak tahu, tak boleh ada lah. Sebab jalan tu dah ada dah. Boleh nah? 2. Yang ketiga, malam ini kita sembang. Topik kita tak lari daripada Qaryah Surau Al-Mukhlasin tahun 2019, dan tajuk kita malam ni iaitu daripada kenangan membina kejayaan, dia ambil daripada sejarah. So malam ni memang kita kena cerita pasal sejarah. Pasal apa? Sebab salah satu kata-kata ulama yang hebat, apa dia? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, dia akan kenal siapa dia Tuhan dia. Dia nak kenal diri, dia kena tengok sejarah. Maafkan saya, kita kagum dengan Bill Gates. Tetapi Bill Gates tu atuk orang lain. Kita tak bangga pun dengan atuk kita yang membina kejayaan keluarga kita. Nampak tak? Jadi malam ni macam mana? Tuan-tuan rasa boleh tak bincang tajuk lagu tu? Tengok tuan-tuan macam jegi semacam. Siapa suruh pilih tajuk tu? Cuba pilih tajuk kumbang ke, senang nak cerita. Kumbang ada berapa jenis. Ni pilih tajuk ni, dia kena bincang jauh sikit lah. Okey, jadi rasanya semua okey kok. Ajar okey kah? Ajar boleh kah? Tak apa nampak saya no? Kelam kalau berdiri mesti nampak no? Nak buat macam mana kursi dia rendah? Ada kursi tinggi sikit tak? Kursi kayu ke apa boleh duduk tinggi sikit tu ni. Dia pun syok nampak. Terus cari sana. Ni macam dia tenggelam. Duduk gitu. Ambil kursi yang boleh tinggi sikit. Mereka tak nampak. Saya boleh rasa aura tak nampak tu. Dia duduk. Bukan tengok saya dengan biji mata, tengok dengan lubang hidung. Tu tak nampak. Dia bila duduk depan kita berceramah ni, kita boleh rasa siapa dia hak nampak kita, siapa tak nampak, siapa tak puas hati, muka geram, muka apa kita boleh nampak. Sebab kita duduk depan. Baik, sementara mereka nak buat main kursi. Jadi 3 tajuk ni jangan keluar perbincangan kita. Boleh Prof? Kita buat lagu tu senang. Kita bubuh orang kata ruang lingkup dia siap-siap. 1, kampung kita. Jangan lari keluar. Tak usah bincang kata ni apa ni penduduk. Tak usah. Kita main kampung ni saja. Tak faham no? Betul. Betul aja. Nampak baru kena. Baru dia nampak apa kita nak cerita. Hampa kamera pandai-pandai je lah. Tak apalah. Baik. Jadi di dalam perbincangan tajuk kampung kita tahun 2019 dan juga sejarah, kita dah pegang dengan mengatakan bahawa siapa yang tak kenal diri dia, dia tak kenal Tuhan dia. Jom kita tengok dulu perkembangan sejarah. Kalau kita ambil asal-asal daripada tanah Melayu kita, saya tak mahir sangat, saya nak cerita sikit-sikit saja. Tanah Melayu kita ni daripada dulu sudah pun dijajah. Daripada satu penjajah kepada penjajah-penjajah yang lain. Bertukar tangan. Kawan ni mai masuk, kawan lain mai halau, kawan yang halau tu duduk pula. Mai pula apa Jepun mai pula, sat lagi mai Portugis pula, 15 sebelah, mai pula British pula mai, sat lagi mai pula kot bawah daripada Belanda apa semua. Asal orang mai, orang tolak orang lain keluar, orang tu pula. Orang Melayu tak ada. Sampai tahun 1957 baru kata merdeka. Okey. Bila kita bincang macam tu, maka
pasti di dalam kehidupan kita terpengaruh dengan beberapa benda. Maaf kita simak. Antaranya, kita kena habaq di sudut hati kita. Antaranya ialah kita mudah terpengaruh ataupun dia panggil istilah Western pride. Kita bangga dengan orang barat. Kita ni nampak orang Melayu berjalan ni, kita okey ni, tak ada masalah. Tapi nampak orang barat berjalan, kita wow. Nampak tak? Dia ada Western pride. Orang Melayu pakai coat, tie semua elok, dia tengok lagu tu ya. Dia tengok Mak Saleh pakai, dia wow. Dia jadi macam tu. Okey, boleh nampak kan? Maafkan saya. Sebab itu kalau kita kata, jika kita tengok dari segi pemilihan dalam mana-mana sektor, pengiklanan, penceritaan, orang yang wajahnya mirip ataupun cenderung ke arah barat, watak itu yang mudah untuk kita ambil. Ambil lah mana-mana iklan. Mana ada orang bubuh muka Melayu tulen jadi iklan? Melayu tulen lawa. Melayu dia ada cantik tapi mana ada orang pakai muka lagu tu? Cuba fikir balik. Cuba tengok balik. Fikir balik. Iklan apa? Iklan susu, tin susu, iklan baju raya, iklan. Mana ada muka Melayu solid? Sebab di hujung hati kita, kita ada Western pride. Yang ni kita nak cuba supaya timbul rasa seronok duduk dekat kampung ni, sayang orang kampung ni. Kalau tidak, kita duduk tuning jari tengok negara orang syok lah. Tengok negara orang syok lah. Kita nak bina kawasan sini, kita tak mau berlaku vandalism, kita tak mau berlaku perpecahan, kita tak mau berlaku benci-membenci, hanya disebabkan kita punya bahasa Inggeris dia benchmark, bahasa Melayu dia kita kata kayu ukur kita tu, dalam hujung hati kita, kita ada Western pride. Ni bukan masalah salah betul. Saya tak sebut salah betul. Saya nak bagi tahu kata kita kena sedar diri kita. Sebab itu kita kena keluar daripada kepompong tadi tu. Kita kena bangga dan seronok dengan benda yang ada dalam Quran. Ada dalam hadis. Bila kita seronok tengok yang tu, baru kita perasan la ilaha illallah. Rupanya dalam Islam dah habaq dah. Orang Melayu dulu dah buat dah. Apa dia? Ikut resmi padi. Makin berisi, makin tunduk. Makin berisi dengan ilmu dan iman, makin tunduk dia. Apa dia? Tunduk patuh perintah Allah. Hari ni makin belajar tinggi, makin belaga. Tanya profesor lah, yang ni orang lama, dia tahu dunia akademik yang ada di dalamnya, akademik hipokrasi. Tu benda lain pula nak bincang. Prof tahu benda tu. Nanti kalau tuan-tuan nak dengar cerita tu, suruh Prof cerita. Tapi dalam Islam tak. Dia bina kita perasaan tawaduk. Sebab tu dalam ayat Al-Quran Allah kata, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang pandai, ada lagi yang lagi pandai. Hang tu duk belagak. Nampak tak? Kena tak dengan pantun Melayu tadi? Dia punya apa peribahasa dia? Ikut resmi padi, makin berisi, makin kita jadi macam ish. Itu contoh baru saya bawa. Okey? Baik, lagi. Di dalam melalui kehidupan, dalam sejarah, dia telah merungkai beberapa benda kepada kita, membuatkan, maaf, tengok saya sekali lagi. Sejarah membuktikan bahawa manusia kita ni, jangan kata orang Islam, manusia. Maknanya kalau yang duk tengok ni orang bukan Islam pun, dia senang nak belajar juga. Apa dia? Manusia payah nak belajar daripada sejarah yang dah berlaku ke atas diri dia. Kalau 3 kali kena bohong, kali keempat pun masih kena bohong tak? Itu masalah kita. Bukti dia, tak usah pergi jauh-jauh lah. Kita ambil contoh. Itu cakap dah. Tak tahu tuan-tuan ingat ke tak? Ambil contoh
ekonomi. Contoh dulu. Sebab tadi kata wakaf. Apa tadi? Bukan nak buat apa? Sambungan. Belah mana? Belah nu ke belah ni? Belah ni. 30,000 lagi ke 60,000 lagi? Kalau dapat 60 lagi, bagus. Kalau 60,000, luar tu ada orang ke tak ada apa? Luar tak ada siapa? Luar tak ada siapa lah. Mana kalau ada pun jin lah. So sini je ada ni. Kalau tengok situ, luar, belakang, kat TV situ, pukul rata, rasa malam ni sampai ni 500-600 ni ada. Rasa ada ni. Okay. Kalau kita pukul rata bulat dulu kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 dulu ni, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Sini dah 100. Kalau sini 100, 200, 300, boleh sampai. So kalau 500, seorang 120 malam ni settle 60,000. Bukan gaji ya kemarin. Duit tu daripada belanja. Allah pesan tau. Allah kata apa? Allah kata, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Keluarkan duit kamu di jalan Allah, jangan kamu tersilap infak dia ke jalan binasa. 120 tu katalah nak pergi beli benda apa ke, patutnya terjun masuk dalam tabung untuk bina tempat apa semayang, orang semayang dapat pahala. Pergi belanja benda lain. Tuan-tuan sini fahamlah benda-benda lain tu maksud dia apa? Rugi. Allah sebut. Malam ni kalau boleh bagi, spare saya punya bahagian satu. Saya tetap nak dapat juga, nak semayang. Bagi orang semayang dapat pahala. Kita semayang satu, orang lain semayang dapat 100, itu lagi bagus. Ini, kalau kata malam ni 500, seorang 120, cukup 60,000. Kalau malam ni kata 1,000, seorang 60, cukup 60,000. Settle. Ini tempat tuan-tuan, bukan tempat orang lain. Aina namuna muslimin dan muslimat. Itu iklan sajalah untuk tuan-tuan buat. Saya takut lupa. Okey, tengok. Dalam sejarah, dia merungkaikan kita ni jarang belajar daripada sejarah silam. Berbeza dengan beberapa buah negara. Tengok. Negara yang biasa hancur kawasannya, teruk, nama dia Hiroshima. Kawasan tu masa kena bom tu, dia ada, dia punya orang panggil serpih-serpih ni lah, apa, dia panggil kimia ni lah, ada. Tempat tu abandon dan sebagainya. Kemudian duk naik. Rupa-rupanya bangsa jenis macam mereka belajar. Bukti dia, tuan-tuan tengok yang terjadi 2007. Apa? Tsunami bantai Jepun, tsunami bantai Aceh, tsunami bantai kita sikit. Cuba tuan-tuan tengok sehari lepas tsunami, dekat belah Jepun kena, naik dah tiang lampu sepanjang jalan. Baru sehari. Belah Aceh, kita baru hantar orang pergi tolong, tu pun tak selesai apa, tiang lampu nak naik ke mana? Nampak? Dia set up bangunan. Maaf, Tok Sah pergi jauh lah. Ambil mangsa banjir negara kita dengan mangsa banjir negara lain. Negara lain dia dah belajar dah, kalau banjir berlaku, penempatan mesti ada buat lagu ni. Sebab kompartmen kalau tak buat, orang malu nak tidur. Orang dah set up kompartmen. Kita 2-3 tahun baru nak main. Nampak? Bukti yang kedua, ekonomi. 87 ekonomi jatuh, kita merana. 97 ekonomi jatuh, kita merana. George Soros. 2007 ekonomi jatuh, kita merana. 2017 baru ni pun, saya yakin tuan-tuan pun merana, saya pun merana. 40 tahun benda sama berlaku, kita tak ambil pengajaran juga. Sedangkan, ambil balik perkataan saya tadi kalaulah kita letakkan Quran tadi, Western pride tadi, minta maaf, Western pride. Pasal apa kita jadi lagu tu? Sebab maaf, apa Barat tolong fikir untuk kita? Kita duk tunggu lagu tu. Barat bagi cadangan, nanti baru kita nak buat. Sedangkan Quran dah habaq dah. Nabi Yusuf dah terjemah mimpi raja 7 ekor lembu kurus telan 7 ekor lembu gemuk
untuk menggambarkan suasana lebih kurang kata pakar ekonomi, Prof ada kat sini. Ada pakar ekonomi kata ekonomi dunia kurang-kurang 7-8 tahun dia akan lipat jadi balik macam yang asal. Jalan elok 7-8 tahun dia lipat jadi macam yang asal. Dia akan jadi jatuh balik ekonomi, rosak balik ekonomi, tunggang terbalik 3 tahun tu. So dia naik balik. 7 tahun kita berjalan dia tunggang terbalik-balik. Quran dah habaq dah. Kita tahu Quran bagi tahu untuk sepanjang zaman. Kita buat tak tahu juga. Jadi malam ni please Qaryah Surau Al-Mukhlisin jangan ulang benda yang sama. Sebab tu Nabi habaq orang Islam tak akan terjun lubang biawak 2 kali. Kita 40 tahun. Ni bukan lubang biawak lah. Saya cerita ni risau 2027. Sebab maaf, kalau ahli keluarga kita ramai lagu ni, okey. Tapi saya yakin keluarga saya pun baru 100 orang. Don dengan donor ni baru 100 orang. Keluarga tuan-tuan pun lebih kurang saya. Kalau 100 orang nak menabung untuk bekai, nak sustain 3 tahun. Ingat saya ulang balik. 7 tahun ranak 3 tahun dia naik turun dia duduk proses nak elok balik, nak stable balik. So 3 tahun tu setahun tuan-tuan punya isi rumah makan berapa? Mampus. Nampak tak? Sebab tu ni abang-abang anak-anak muda, this is not the time untuk kita rasa bukan enjoy boleh, tapi this is not the time you rasa oh aku selamat kot. This is selesa. Comfort zone. Zone selesa. This is the time for you. Sebab apa? Ni dah daripada 2017 kan ranak mai tuan. 2018 selesai dah. Ni masuk 2019. Baki tu ada lagi 5 tahun. Nak kumpul duit, nak sustain 3 tahun nak main nanti nak jatuh. So tuan-tuan sebulan nak simpan berapa? Abang ni pelajar-pelajar ni maaf ni semua tahfiz kan. Saya nak bagi tahu betul-betul. Sekolah tahfiz kita tahu sekolah ni maaf saya habaq dulu. Dengar elok-elok. Ni bukan nak condemn nak tak, ni nak bagi kita merancang. Sekolah tahfiz sistem kita punya keuangan kita nak compare dengan universiti mungkin tak boleh pergi jauh. Tuan-tuan tanya Prof, tahun 2017 sahaja 59 buah college universiti tutup. Tak boleh sustain. Tuan-tuan baca report surat khabar abang. Abang-abang bayang macam mana nak sustain kita yang nak belajar ni. Dalam masa yang sama kita pula rasa macam selesa. Duk buang masa, tak mau sungguh-sungguh. Adakah kita tak mau belajar daripada yang lalu? Maka betul lah report abang tadi. Manusia payah nak belajar daripada sejarah. Patutlah 80% konten dalam Al-Quran adalah sejarah. Suruh baca hari-hari, suruh belajar, tak mau juga. Nampak? Jadi jom Qaryah Surau Mukhlisin. Jom. Kena buat tindakan-tindakan tertentu kalau nak memastikan kampung ini menjadi kampungku sudah berjaya. Tak apa, kita buatlah jalan penyelesaiannya. Sabarlah. Bagi dulu ni nampak semua buat muka muhasabah diri gua. Sebab patutnya surau masjid kita bincang benda-benda macam ni lah. Khutbah Jumaat dia kena bincang benda-benda macam ni lah. Tambah pula khutbah Jumaat dia kena bincang benda macam ni. Sebab masa time tu semua lelaki. Kita kan lelaki nak menentukan arah tuju family kita nak pergi ke mana. Jadi bila khutbah Jumaat tu khutib abang, kita ni berdasarkan ni ekonomi tahun jatuh ni. Kita yang dengar semangat betul kan? Aina namuna muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Macam mana setakat ni? Okey kah? Boleh noh? Hak tu material, boleh Itu material, boleh Kita bincang tadi material. Sekarang jom kita masuk dalam sikit, boleh? Benda yang bersifat spiritual, bahasa canggih, bahasa super canggih, akidah. Dalam sejarah
menceritakan kepada kita bahawa telah berlaku satu ucapan yang menggegarkan sepatutnya. Tapi nampak macam tak ambil tindakan. Jadi nampak macam tak bergegar lah. Tapi sepatutnya ucapan itu menggegarkan kita. Apabila ketika peperangan salib dan sebagainya, orang angkat Quran dengan mengatakan, kita kena jauhkan orang Islam daripada Al-Quran kalau nak make sure mereka jatuh dan sujud di hadapan kaki kita. Tu, dia angkat Quran tunjuk. Dan mereka buat benda itu. Sayangnya sejarah tu kita tahu, tapi kita masih lagi jauh daripada Quran, tak pergi dekat. Nampak? Abang Tahfiz minta maaf ni sebut sebab ni kan semua wakil tempatan lah, kita kata duduk belajar sini, betul ya kan? Mesti sayang penduduk sini. Jangan kita mai daripada negeri-negeri lain mai belajar sini tapi sayang negeri kita, tak sayang negeri ni, tak mau. Umat Islam, Nabi sebut dalam hadis au kama qala al-muslim kan nahli. Al-muslim kan nahli. Al-muslim kan nahli. Binatang apa nahli tak tahu. Lebah. Sekali lagi, al-muslim kan nahli. Ulang balik. Orang Islam macam lebah. Apa sifat lebah? Lebah bila dia buat sarang dekat dahan, dia buat sarang dia, dalam dia kan ada madu kan, dia buat sarang dia, lebah. Besar mana pun sarang dia, ranting atau dahan yang dia bersangkut tu tak akan patah. Hak tu orang Islam. Apa dia? Di mana bumi dipijak, di situ langit sama. Kita main mungkin daripada Kedah, macam saya, mungkin Pulau Pinang, main daripada Kelantan, Terengganu, Johor, tapi belajar kat Semenyih. Kita kena sayang Semenyih. Jangan nak buat tak tahu. Al-muslim kan nahli. Orang Islam macam lebah. Tang mana dia duduk, bumi dia pijak, di situ langit dia akan junjung. Lagi? Tak cukup di situ bumi dipijak, langit dijunjung. Dia bagi pula madu dekat orang tempat situ. Dia bagi manfaat. Manfaat apa? Kesihatan. Bukan dia yang duk pergi hisap rokok, pergi rosak kawasan tu. Minta maaf saya sebut. Bukan dia duk pergi buat vandalism. Bukan dia yang duk pergi perosak anak dara orang. Sebab al-muslim kan. Ni Nabi sebut. Dua. Apa lagi sifat lebah? Yang ni untuk hari ni punya tajuk. Ni bukan surau punya. Ni hari ni punya tajuk umum. Tajuk umum. Apa dia? Bila orang kata hidup masyarakat sepakat, apa nama, majmuk apa semua kan. So, maksud tengok elok. Al-muslim kan nahli ni maknanya apa? Orang Islam ni macam lebah. Lebah bila dia buat sarang tang sini, lagi kita tak kacau dia, dia tak akan kacau kita. Betul tak betul? Walaupun dia duduk tang sini, kita duduk ceramah, dia tak ada duduk main turun sengat kita, tak ada. Kecuali kita buat satu benda, kita pergi jolok sarang dia, betul? Kita jolok saja sarang dia, dia ligan kita sampai ke lubang cacing dia ligan. Macam tu orang Islam. Kami tak kacau orang. Hampa jangan jolok sarang kami. Jangan jolok agama kami. Hang jolok sampai lubang cacing, kami cari hang mampus. Ni kena faham. Jangan duk kira masyarakat majmuk, kira duk beralah saja. Jangan jolok sarang kami. Hari ni orang asyik duk jolok kita, kita duk buat senyum. Hehehehe. Alih. Baru betul, baru duduk majmuk. Boleh faham lah? Ni tempat tuan-tuan sama juga. Orang Islam jangan kacau orang. Kita macam lebah, kita tak kacau orang. Kita sibuk kerja kita, fikir macam mana nak bantu. Ni dah masuk 2019. Kalau kata nak pergi 2027, duk bakal lagi 5 tahun. Macam mana nak kena buat? 6 tahun, tapi tolaklah yang 2029 ni. 2019. Macam mana nak buat? Macam mana nak bina? Apa yang ada? Dia sibuk. Dia tak kacau orang. Hang jolok sarang kami. Kami ligan hang. Bukan seorang. Lebah dia tak serang orang seorang-seorang. Dia serang satu jemaah terus. Betul? Hang jolok sarang kami. Satu masjid turun pergi cari hang sampai lubang cacing. Baru orang gerun dengan kita.
Buat muka tercengang lagi. Dia kata, awak baru dengar hadis ni lah ni. Itu dia. Sebab apa? Sebab tadilah kita ada di hujung hati kita tu, kita ada western pride. Bukan salah, disebabkan ada itu, kita tunggu orang sana ajak kita apa dia baru kita nak buat. Benar tu ada depan mata dah Quran, tak buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jom patah balik, tengok. Bila saya duk sebut lagu tu kan, dan ada di setengah kita mula memandang khot-khot di atas tu. Dia kata, ya Allah, ada Quran rupanya dalam. Selama ni tak ada nak tengok. Oh, dia tengok ada khot Quran rupanya atas dia. Dia kata, baguslah, maknanya kita faham lah, cantik lah. Tujuan nak cerita tu nak bagi faham. Kita hari ni bukan kita nak belajar. Saya nak mengajar apa? Prof ada. Prof lebih layak ajak kita. Saya nak kongsi sahaja sebab nak bagi bahawa kita ada satu sifat. Sifat ni tak bagus, iaitu kita tak suka belajar daripada sejarah. Maka benarlah firman Allah Ta'ala, maka benarlah kata-kata ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tengok ayat Allah, tengok ayat Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, dia kenal Tuhan dia. Oh, baru aku kenal Tuhan aku. Tuhan aku tak akan ubah hidup kami 40 tahun dengan ekonomi yang elok selagi kami tak ubah keluarga kami untuk start menabung dan membuat bisnes dan sebagainya untuk bina keluarga. Puluh tahun jalan lagu tu. Macam tonton okey. Jadi timbullah persoalan dekat kita. Sini Aisyah azan ke tak? Biar terus ya. Terus saja, terus menerus. Okey. Jadi timbullah kepada kita persoalan. Bagaimana? Boleh kan? Soalan ni macam tu lah kan. Jadi sekarang kita dah tahu dah. Rupa-rupanya daripada apa nama tajuk kita apa tadi? 2019 dari kenangan. Rupa-rupanya kita tahu bahawa kenangan-kenangan silam yang Allah buat dekat kita termasuk dalam firman Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Rabbana, Tuhan, ma khalaqta, dia tak buat sesuatu batilan, sia-sia. Ada benar untuk kita fikir. Lah ni ada dua benda yang kita kena fikir malam ni untuk tiga keadaan. Dua benda untuk tiga keadaan. Apa dia dua benda tadi? Satu, perubahan fizikal, material tadi. Yang kedua, spiritual. Dua ni kita dah tahu dah sebab dia tadi. Hak ni kita tak mau ambil kita main-main sangat. Kita doa rasa Allah Ta'ala nak bagi kat kita benda turun daripada langit. Yang belah sini apa dia? Kita terlupa kata kita kena patah balik Quran. Quran ada semua jawapannya. Dah tahu dah yang ni, dah tahu dah. Orang asingkan kita daripada Quran. Sebab tu dia bagi benda, kalau tuan-tuan tengok dalam aplikasi kita, dia benda kita sentiasa ada continuous supaya kita teruskan. Dia tak boleh nak berhenti. Okey? Quran dia mana ada teruskan. Dia tangan ni yang kena gerak sendiri. Tangan ni sadaqallahul azim habis. Boleh faham lah? Handphone boleh tak sadaqallahul azim? Boleh, tapi sekejap dia main notification. Betul tak betul? Game hang. Kalau macam saya duk main Clash of Clans kan. Sampai sekarang saya main dalam kereta ada. Kita tutup kan. Tak boleh main dah yang lebih daripada tu. Main lebih daripada tu aku tak jadi ustaz dah lah. Kalau Jahanam Sorban ke mana apa tak ada lah. Saya main yang simple lah, yang macam kita boleh kontrol dia. Macam hang tunggu sini aku nak ceramah. Selagi aku ceramah aku ambil hang balik. Jenis lagu tu. Jenis boleh kata no punya. Macam Clash of Clans kita dah main. Kita nak serang orang. Bila kita serang semua, tentera kita habis. Kita kena bina balik tentera kita. Tara nak bina tu lambat lah. Jadi kita off. Bila off, tentera kita siap dibina, dia akan bagi tahu, Chief, your army is ready to war. Kita pun ada notification. Tapi saya nak tanya tuan-tuan, Quran ada notification kat kita tak? Mana ada Quran nak main notify kita. Kita masuk surau, dia bercakap, Tuan, dah setahun Tuan tak baca saya.
Mana ada. Kalau jadi lagu tu taubat lahum 50 tahun tak baca. Pasal apa? Ketaklah dengar Quran cakap. Jadi macam mana kita nak notify Quran? Jangan kata notify Quran dalam handphone. Notify Quran dalam handphone kita swipe begitu hilang ah. Suruh bohong. Sebab tu kena bina yang tadi spiritual tu. Dia nak notify kita sendiri. Okey, nanti sekali kita bincang. Itu soalan dia. Untuk 3 keadaan. Apa 3 keadaan? Tadi 2 situasi untuk 3 keadaan. Apa keadaan yang tadi? Pertama, untuk kampung kita. So, macam mana kita nak settlekan ekonomi dan spiritual akidah kita ni untuk kampung kita. 2, macam mana dengan material tadi dan juga spiritual akidah itu kita nak bina untuk tahun 2019 diri kita dan kampung kita. Dan yang ketiga, apa dia? Dengan sejarah yang berlaku tadi tu, macam mana kita nak ubah nasib kita. Sebab apa? Sebab dengar elok-elok, kehidupan ini adalah buku. Jom kita tulis bestseller punya cerita untuk kehidupan kita. Jangan bagi orang lain tulis. Orang lain tulis tak syok. Saya daripada dulu itu sifat saya, pantang tok nenek orang tulis nasib aku. Sebab apa? Masa kami mengaji dulu, kita terjemah ayat tu. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Arak, menenun nasib, apa semua kan? Adalah amalan syaitan. Guru kami bagi tahu. Pasal apa menenun nasib itu haram? Sebab siapa orang lain nak menentukan hidup hang? Boleh faham tak? Kita lah kena menulis jalan cerita hidup kita sendiri. Cukup. 40 tahun yang lalu dah berlaku dah benda dan mungkin kita terlepas pandang. Cukup. Tinggal dah. Jom kita tulis cerita baru. Siapa yang rasa nak bina masyarakat, siapa yang rasa nak bina anak-anak dia dalam keadaan anak-anak yang beragama, jom tulis sekarang jalan cerita tu. Siapa nak bina anak-anak dia boleh mewarisi harta pesakanya dan meneruskan perniagaannya, jom tulis sekarang hari ni cerita tu. Siapa yang nak zuriat yang banyak, yang soleh dan soleh, jom tulis cerita tu hari ni. Siapa yang nak kehidupan dia berubah, dia tak mau lagi senarai nama keluarganya, tak ada dalam mana-mana orang kaya di dunia, dia nak nama keluarga dia ada, jom tulis daripada sekarang cerita tu. Kena tulis. Dulu dalam sejarah dunia Malaysia, mana ada nama keluarga Don? Saya nak tulis sendiri jalan cerita saya. Saya nak tulis sendiri jalan cerita keluarga saya. Saya bukti kepada anak-anak tuan-tuan, saya daripada underdog, saya tak masuk mana-mana pertandingan apa-apa. Saya nak buat sendiri jalan cerita saya. Sekarang saya ada depan tuan-tuan 2 kali pula tu main tempat ni. Kalau saya boleh buat, saya yakin tuan-tuan pasti lebih daripada itu. Sebab saya tak ada banyak sangat. Dunia saya cetek, saya Instagram pun tak ada, Twitter tak, saya tak ada benda tu. Ni dunia saya kecil, yang ada Clash of Clans ya. Buka YouTube pun tengok macam mana nak serang kaedah baru-baru lah, strategi baru. Jadi dunia saya kecil, saya tak luas sangat. Jadi kalau orang dunia kecil macam saya boleh, apatah lagi tuan-tuan yang ada banyak sudut pandang, mesti boleh pergi lebih jauh. Ceritanya kenapa tidak? Kerana kita tak start menulis. Kerana kita tak start menulis. Okey, jom kita bincang macam mana cara nak buat. Jom. Pertama, still, jawapan mesti dalam Quran. Jangan takut, jawapan mesti dalam Quran punya. Buat apa kita bagi jawapan ambil Mak Saleh punya lah apa? Jawapan ada dalam Quran. Pakai yang Quran punya. Susun macam mana yang Quran punya, insya-Allah pasti akan berjaya. Jangan takut. Dia ada di dalam surah yang ini dikeluarkan oleh sahabat kami, guru kita juga, Ustaz Nushi Mahfuz. Siapa nak dengar cerita solution ni lebih terperinci, jemput dia mai. Boleh faham? Saya ni sebab dia cerita, kita pun, oh bagus, kita pun tahu. Aku dapat, aku nak share. Tapi tuan-tuan nak lagi dalam, kena panggil Ustaz Nushi Mahfuz. Okey, settle baik. Surah ni, jalan penyelesaian ni ada dalam satu surah.
Nama surah itu surah Al-Mu'minun. Surah apa? Pandai. Surah Al-Mu'minun. Jadi Allah kata macam ni, kita baca sikit juga. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun. Sadaqallahul azim. Berhenti takat tu dulu. Okey, dia baca, tuan-tuan baca sampai habis lah. Tapi sebab Ibrahim pendek bagi tahu, buka dadu 3 kali saja. Jangan lebih. Jadi saya buka 3 kali je lah. Kalau lebih nanti kena lepu. Okey, buka dadu 3 kali ya. Ini nama-nama muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Kita tengok. Allah kata, okay. Mungkin ada di setengah tuan-tuan mungkin dah rasa macam, oh saya tahu ayat ni, maksudnya macam ni, orang yang semayang, oh Ustaz. Tak, jangan. Saya akan bagi jawapan yang lain kepada tuan-tuan. Qad aflahal mu'minun. Berjaya dengan sebenar-benar berjaya di dunia dan di akhirat. Ingat, falah, berjaya dunia akhirat. Sebab najah, berjaya. Ustaz Fauzina, Fauz, berjaya juga. Sebab tu tuan-tuan kampung, tuan-tuan mungkin berjaya. Sebab imam, pengurusinya pun Fauzi. Cuma bezanya apa ketiga-tiga ni berjaya? Falah, najah, fauz. Najah, berjaya dunia. Apa? Kita selalu kata apa? Allahumma najahna fil imtihan. Betul lah budak-budak kan? Ya Allah, berjayakan kami dalam peperiksaan. Peperiksaan dunia lah, najah. Fauz, akhirat saja. Wal fauza bil jannah. Dan berjayakan kami masuk syurga. Betul? Wal fauza bil jannah. Falah, dua-dua. Najah dengan fauz duduk sekali. Nama dia falah. Berjaya dunia akhirat. Jadi Allah beritahu kata apa? Siapa nak berjaya dunia akhirat? Betul lah yang ni. Tadi ya. Dunia, material. Akhirat, spiritual. Betul? Nak berjaya? Ada jawapannya. Apa dia? Qad aflahal mu'minun. Berjayalah orang yang beriman. Kalau cakap macam tu, maaf, hurai balik kita punya, kan saya dah abang, topik hari ni jangan takut, kita tak lari jauh daripada poin yang kita sebut, kita patah balik je. Apa dia? Saya dah bagi tahu tadi, dengan pandangan kita ada western pride, dengan pandangan kita bangga dengan barat, dengan pandangan diri kita yang tak suka belajar daripada sejarah. Bila kita dengar ayat tadi, kita akan kata apa? Berjayalah orang yang beriman. Orang yang beriman pada Allah. Betul, saya tak kata salah. Tapi sejauh mana kita baca benda tu, kita ubah. Tak ada. Mana ayat tu tak berkesan pada kita. Jom kita tukar ayat tu bagi makna yang kita faham. Apa dia? Berjayalah orang beriman. Maknanya Allah bagi tahu kata, nak berjaya tak? Nak. Kalau nak, kena jadi orang beriman. Jadi bila kita dengar, oh kalau nak berjaya jadi orang beriman, maka aku kena jadi orang beriman. Apa maknanya? Kita kena letakkan matlamat dulu, baru boleh berjaya. Jadi set your goal. Letak matlamat dulu. Tahun 2019, that's it. Aku tak mau hidup macam dulu dah 2018. Letak matlamat dulu, baru dapat. Sebab itu, antara benda yang paling penting dalam kehidupan, kata sahibus samahah Fadilatul Ustaz, Tuan Guru itu Ustaz Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, dia sebut dalam satu majlis dia, saya duduk depan ni, saya duduk dalam majlis dia 2 bulan lepas ke sebulan lepas. Dia kata apa? Masa tu saya habis kerja, saya pergi kat isteri saya doktor dekat Presin 14 Putrajaya. Jadi tengok-tengok ada jadual dia. Dah baru habis kerja, pergilah mengaji, apa salahnya kan? Mai duduk. Dia sebut, Dr. Zul kata apa? Benda yang paling penting sekali ialah bila nak berjaya, kan nak buat apa saja, yang pertama sekali ialah mesti mau berubah. Selagi tak mau, selagi tu tak dapat.
Jadi soalan kalau saya nak tanya tuan-tuan, saya tanya, tuan-tuan mau ke tak mau nak berubah? Mau, insya-Allah okey. Kalau duk sudah tak dapat. Ayat dia tak mana? Dalil dia, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah kita selagi kita tak mau ubah diri kita, tak mau. Once, dalam bahasa Inggeris dia panggil apa? Dalam bahasa Inggeris, determination, azam tu kena ada. Sebab tu dalam Quran dia kata apa? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita level azam tak sampai lagi. So mesti kena mau keluar daripada surau ni hari ni. Yang dekat luar tu dah memang terkeluar dah, keluar lagi sekali. Dah keluar daripada surau, daripada dekat luar, kita nak buat macam mana? Mana keluar daripada surau ni nanti, habis majlis ni nanti, mau ke tak mau? Yang tu kena jawab dulu. Balik rumah nanti duduk fikir dulu, mau ke tak mau berubah? Sukakah kehidupan macam ni? Tak suka. Mau tak berubah? Mau. Kalau mau, insya-Allah jumpa jalan. Betul tak orang Melayu kata? Betul. Hendak 1000 daya, tak hendak. Maknanya betul. Hebat juga. Bukan hebat juga, hebat sungguh orang Melayu ni. Dia punya pepatah dia tu, selari dengan apa yang Quran ada. Kita aja tak mau guna. Dia nak kena pakai Ahmad Saleh juga, baru dia nak jadi. Tu masalah kita. Boleh faham lah maksud saya lah. Tu masalah kita tu. Saya mengajak lagi sekali ya. Okay, saya mengajak tuan-tuan, pertama kena letak matlamat dulu. Satu, sambung ayat tu. Apa dia? Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Ingat, ini petua umum bila baca Quran. Nak tahu Quran dia nak apa dengan ayat tu, tengok yang last sekali. Okey? So dalam ayat ni apa yang last sekali? Pandai, khashi'un. So sekarang ni kita selalu baca, kita kata orang yang berjaya adalah orang beriman, iaitu orang yang mendirikan semayangnya dengan khusyuk. Okey, betul kan? Tapi sejauh mana ayat tu kesan kat kita? Tak kesan. Maknanya ada something wrong pada pemahaman kita. Ambil patah balik. Kita, tengok sekali lagi, kita yang ada sedikit bangga dengan barat, orang lain, orang asing, dan juga payah nak belajar dengan sejarah, kita akan baca ialah aku kena khusyuk dalam semayang. Patutlah. Bukan mayang khusyuk pun. Tuan-tuan, khusyuk ni benda susah. Kalau kita pandang sudut macam tu, jahanam hidup kita. Jom kita pandang pada bahasa yang kita faham. Apa dia? Khusyuk itu akan wujud bila kita faham apa tujuan kita semayang dan kenapa kita kena semayang dan apa bacaan kita semayang. Betul? Maknanya faham. Kalau macam tu, berjayalah orang beriman untuk letakkan matlamat. Yang kedua ialah mesti kena faham kenapa letak matlamat tadi. Itu nombor 2. Barulah kita boleh jot down. Aku dah letak dah matlamat. Saya jerit kuat sangat kah? Dia riau dah. Minta maaf. Biasalah cerita semangat kan, takkan nak cerita lembik lah. Letak matlamat lah, lepas tu faham. Buat apa? Kita nak cerita semangat, nak berubah tahun 2019, Januari tak habis lagi, mana ada peluang. Tu kena semangat lah. Boleh? Boleh? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sampai pukul berapa? Pukul 9 kan? Tu 5 minit lagi lah habis. Cukuplah, tak apalah, yang mana dah je lah. Anak-anak muslimin dan muslimat, abang-abang, kakak-kakak yang saya kasih sekalian, penduduk Qaryah Surau Al-Mukhlisin. Minta maaf saya sebut begitu, mudah sikit. Apa dia? Faham kenapa kita letak matlamat itu. Jadi bila kita jot down, kita nak buat benda, kita pecah balik. Tadi belah sini kata A1 material, A2 spiritual, B ada 3, B1 apa? Qaryah kita, B2 2000, salah, bukan 2019. 2019. 2019. B3 sejarah, betul? Alright. So dengan yang tadi faham, okey, keluarga kita sekarang ni macam mana? Kita nak ubah apa? Tengok balik. A1 ngam tak dengan A2, B3, B1, B2? Ngam tak?
Tak ngam ni kehidupan kita ni macam mana ni? Atau lain. Benda tu boleh berubah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan buat macam kita ni mengaji tasawuf yang salah. Tasawuf kita kalau nak minum kena pegang cawan minum. Ayak ni tak main masuk dalam mulut sendiri. Kalau yang ni tuan-tuan boleh ikhtiar, takkan hidup besar kita tak boleh? Boleh faham tak maksud saya? Jangan serah bulat-bulat ke Allah macam tu. Ni nak minum kena pegang cawan minum. Lapang kita kena cari. Itu tasawuf kita. 2. Dah faham, dah letak apa ayat ketiga? Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khushu'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan mereka yang dengan perkara-perkara lagwi, lara maknanya benda-benda remeh-temeh, distraction, boleh Prof? Benda-benda distraction apa? Lagwi mu'ridun. Depa put aside, depa letak tepi, depa tinggal tepi. Apa dia? Orang yang menepikan benda-benda yang alpa dan lara. Fokus Concentrate. Kena concentrate lah. Sekarang kita baru je buka internet nak cari bagaimana menyelamatkan keluarga daripada api neraka. Baru buka tu notification masuk. Ada WhatsApp. Buka WhatsApp dulu. Distraction. Tak betul tak saya dah cakap ni? Bukan kata kita tak reti. Kita reti. Tapi masa kita buat tu distraction berlaku. Otak kita ni tuan-tuan kena faham. Otak kita lagu tu je. Duk distract. Tak jumpa dah lah jalan lurus. Jangan kata tuan-tuan, saya pun sama. Kita pergi Mekah, depan Kaabah. Ini salah satu doa yang kita kena baca. Bila kita pergi, siapa nak pergi Mekah, jangan tinggal doa ni. Ya Allah, bagilah aku jumpa orang yang kuat ibadah di sana supaya aku beribadah. Kena doa tu. Pasal apa? Sebab distraction. Tuan-tuan bayang orang macam saya. Assalamualaikum. Ni Kaabah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahalazim. Kita baru buat lagu tu. Hak orang sebelah Ustaz Don kah? Nampak tak? Nampak tak buah mula dia? Nampak tak buah mula? Ya saya. Oh, Ustaz main dengan siapa? Main dengan jemaah. Berapa hari dah Ustaz kat sini? 2 baru. Lagi ada baki lagi lah. Masuk Mekah ke Madinah dulu? Masuk Mekah dulu. Ustaz duduk hotel mana? Nampak tak? Dia duduk pergi distraction. Kalau setengah jam conversation macam tu, tuan-tuan rasa saya nak duduk sikit lagi lepas tu? Clash of Plan duk panggil. Lekah ni, main-main ni lekah. Kita ada distraction. Allah tahu. Pasal tu dia bagi Quran dekat kita. Bagi pula surah Mukminun. Untuk kita lah. Dia orang yang boleh concentrate apa yang dia faham tentang matlamat tadi, dia akan berjaya. Sekarang ni kita tak concentrate. Saya sekali dah. Saya nak bina keluarga saya. Saya nak ada kejayaan keluarga saya. Saya nak jadi ustaz hebat. Saya ada umrah saya dan sebagainya. Tapi duk distract. Patutnya fokus tulis buku. Bagaimana mengerjakan umrah melalui kaedah yang saya faham. Tulis, rujuk. Buat pula buku satu lagi. Buat pula master. Fokus. Tapi distract. Allah. Duk tahap tu 40 tahun duk kena bohong gitu lah. Sama? Tuan-tuan dengan saya sama. Kita serupa. Itu dia lah. Janganlah 2019 titik, cukup. Enough is enough. Masalah kita cukup. Dah duk kena cong berapa lama lah. Berhenti. Kita mudah kena sebab kita tak ada ilmu dan kita tak ada yang tadi. Bina balik. Dan yang terakhir ayat dia, cukup lah 29, last, habis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wallazina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang yang dengan zakat dia beramal. Sekarang ni maknanya dia bukan nak tekan pada zakat, betul tak? Sebab dia letak fa'ilun belakang, betul? Dia bukan nak letak pada zakat, dia nak letak pada buat. Apa maknanya? Islam adalah agama action oriented. Jangan sembang saja. Hang sembang, bumbang, tak ada apa. Islam bukan agama lagu tu. Pasal itu Abdullah bin Ubay bin Salul kalah berbanding dengan Nabi. Walaupun Nabi baru sampai Madinah. Orang yang kenal Nabi di Madinah pun tak pernah jumpa Nabi.
Tapi sebab Nabi orang yang action oriented. He walk the talk. Dia cakap, dia buat. Dia cakap, dia buat. Ini power orang dia. So sekarang ni kita faham ayat dia tadi. Zakat fa'ilun, Islam agama oriented. So apa yang Islam nak kita buat? Zakat lah. Zakat tu apa? Contribution. Sebab tu abang ni dah hafal 5 juzuk, dah hafal 2 juzuk, mai khidmat pula kepada masyarakat. Tolong sana, tolong sini, tolong surau. Ni abang-abang yang belajar universiti, orang kampung duk doa dekat kita, ya Allah, untuk orang kampung ni bagilah yang berjaya, yang tengah ambil paksa. Orang doa kat kita, kita dah ada contribute balik. Mai sini, mai khidmat balik, tolong orang kampung. Baru jadi orang berjaya. Macam mana kita nak doa Allah bagi kita berjaya? Dah dia bagi berjaya, kita tak balas balik. Macam mana? Wallahu a'lam. Selesai takat tu? Boleh tak? Macam mana tuan-tuan? Okey. Kan tuan-tuan, sebab saya nampak tuan-tuan macam tak puas hati. Kita pasal apa dia tak mau cerita bagi habis dia ni? Masa. Tak apa, cukuplah sikit-sikit, tak ada masalah. Yang penting faham. Lah ni tuan-tuan faham ke tak? Hajah faham tak yang saya duk cerita, yang saya duk bincang tadi? Boleh faham kan? Okey. Jadi apa benda yang paling penting sekali kita nak buat? Ialah kita nak susun yang tadilah, set goal apa semua. Tapi punca paling utama satu apa dia? Mesti kena berubah. Mesti kena berubah. Tuan-tuan, tengok saya. Kita dalam kehidupan ni Allah dah tunjuk dah, kata kita kena berubah. Apa dia? Daripada baby jadi budak. Budak berubah jadi, kita tak kekal baby. Yang kekal baby seorang aja, baby boss. Sebab dia minum susu tu, dia jadi kecil, dia tak besar sangat. Tu pun lah dia jadi besar tak? Dia tak boleh. Sebab apa? Kalau nak kehidupan bagus, kena berubah. Dia tak boleh jadi budak sepanjang masa. Dia tak boleh jadi bujang sepanjang masa. Dia kena ada berkeluarga, ada tanggungjawab. Kita berubah. Walaupun muda, tetapi kita ada tanggungjawab. Kita matang. Betul. Sebab itu, Nabi sebut dalam hadis au kama qal. Ini semua hadis yang sahih, tuan-tuan boleh rujuk. Nabi kata apa? Umat aku akan kuat, terror lah maknanya, dengan sebab dua. Apa dia? Ilmu dan harta. Sekarang kita nak tahu, macam saya kata tadi, minta maaf, saya main mati kata, tuan-tuan, kita ni apa jadi kat kita ni, dah duk kena bohong apa. Cuba tengok dua ni. Ilmu kita pergi tak mana? Tak pergi tak mana. Harta bungkus terus. Orang Islam lah. Macam mana kita nak duduk? Sebab Nabi kata, umat aku akan berjaya dengan dua. Ilmu, harta. Kena tak tadi yang kita cerita dua tu? Kena. Maka kena apa? Kena berubah. Kena berubah. Tuan-tuan, okey? Boleh? Sayang lah, hari ni ceramah, esok cuti pula. Dia hilang lu betul lah tadi balik kan? Esok cuti. Kalau esok kerja cantik. Dia semangat lah kan? Tak apalah, itu saya serah kat tuan-tuan lah. Tuan-tuan sekali lagi tanya, tuan-tuan faham tak yang saya cerita? Kalau tuan-tuan faham, tuan-tuan tolong angkat tangan kanan semua. Angkat tangan kanan semua. Angkat tangan. Letakkan tangan kanan belakang kawan sebelah kanan. Sapu belakang dia, kata, jom kita berubah. Kata nak dengar. Jom kita berubah. Angkat tangan kiri pula, sapu balik kawan sebelah. Kau pun sama. Mari kita berubah sama-sama. Mesti kita kena berubah. Baru kita jadi bagus. InsyaAllah. Semoga tuan-tuan dapat kebaikan, saya pun dapat kebaikan. Yang penting untuk kampung kita, kampung ni kena buat. Sebab tuan-tuan akan hidup dan macam ayah saya. Ayah saya, dia ada kampung dia. Dia tua, dia ada kampung dia. Maknanya sampai ketua masih dia duduk di kampung dia. Dia tak pindah pergi tempat lain. Ayah saya. Saya pun sama. Akan tua, ada kampung saya. Bandar Seri Putra. Tuan-tuan pun sama. Akan tua, tapi takkan kita nak tengok something yang, biarlah kita tengok sesuatu yang menyeronokkan kita. Perubahan ada di tangan kita dan kita boleh buat benda tu.
Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Tanpa minta maaf, ambil masa tuan-tuan, seronok dengan tuan-tuan. Semoga ada kebaikan yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najjatat taibin. Aqulu qawli hadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.